Bandaraya paling selatan di tanah air, Bandaraya Johor Bahru sekali lagi menjadi tumpuan para peminat dan pencinta sukan hoki dari seluruh pelosok dunia untuk menyaksikan kejohanan jemputan antarabangsa bawah 21 tahun Piala Sultan Johor. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya menawarkan 3 lagi perlawanan untuk hari perlawanan yang keempat pada hari ini. Looking at this as like the overall picture, so just making sure we get better every day, and we believe we are. So we're very confident and proud of our group and how they're tracking. As far as today goes, the majority of our team have never played Japan, so it's an exciting opportunity for them. But we know that they're a quality side. They've certainly challenged Malaysia, Australia and India, who are all quality sides, so we're expecting nothing short of a tough match today. Membuka kancah pertarungan pada hari ini adalah pertemuan di antara Jepun dan juga New まずは Zealand. こうビルドアップのリスクマネジメントしながら早い展開で攻撃を仕掛けていくことをやります。About your question like about the building up, we discuss a lot and we prepare for this, and also from the building up to the quick attacking, that what we analyze and what we prepare for the today's match. Yeah. New Zealand hadir ke Bandaraya Johor Bahru untuk penyertaan kali ke-8 bagi kejohanan Piala Sultan Johor ini, manakala untuk Jepun pula mereka melakukan penampilan yang ke-6. Pasukan yang seringkali hanya sekadar pelengkap jumlah pasukan, tapi kali ini New Zealand datang dengan reputasi yang berbeza. Mereka membawa sekumpulan pemain-pemain baru yang turut diberi bimbingan oleh Aaron Ford, manakala Yoshihiro Anai diberikan tanggungjawab untuk membimbing pasukan muda The Young Samurai dari Jepun. Yoshihiro Anai juga berpengalaman selaku ketua jurulatih bagi pasukan senior Jepun yang baru saja bersaing di kejohanan Champions Trophy. Pertemuan pertama, New Zealand dan Jepun membuka gelanggang untuk hari perlawanan yang keempat SOJC edisi ke-12 2024. New Zealand membariskan barisan yang sama ketika memulakan perlawanan mengikat Great Britain 1-1 tempoh hari. Mereka yang akan memulakan sentuhan untuk perlawanan ini dengan meletakkan penjaring utama mereka iaitu Jonty Ames di tengah padang untuk melakukan sentuhan bagi membuka tirai untuk perlawanan hari yang keempat. New Zealand yang berbekalkan dengan 1 kemenangan dan 2 kali seri melayan pasukan Jepun yang juga meraih 1 kemenangan dan 2 kali tewas dalam perlawanan ini. Biarpun Jepun yang pada mulanya ingin melakukan serangan ke arah pasukan New Zealand, tetapi New Zealand yang terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-8. Kali ini menerusi ayam tambatan mereka, Jonty Ames, pemain berjersey nombor 19. Dan itulah satu-satunya pukulan sudut penalti yang dianugerahkan oleh umpire kepada pasukan New Zealand di dalam 15 minit yang pertama. Dan hasil satu lagi serangan yang digerakkan oleh pasukan New Zealand. Mereka berjaya untuk menambah jaringan pada minit ke-20 menerusi penalti stroke yang sekali lagi disempurnakan oleh Jonty Ames. Jepun yang mencuba sedaya upaya untuk mencari jaringan, namun kerap kali percubaan yang dilakukan tersasar. Dan New Zealand juga yang meningkatkan tekanan mereka hampir menambah jaringan, tetapi kecekapan penjaga gol bagi pasukan Jepun iaitu Koki Origasa seringkali menafikan jaringan untuk pasukan The Black Sticks.
Kedudukan 2-0 itu kekal sehinggalah ditamatkan 30 minit yang pertama dengan permainan bersambung pada separuh masa yang kedua pada suku yang ketiga. Keadaan semakin hangat apabila kedua-dua pasukan saling membalas serangan. Jepun hampir mendapat akan jaringan manusia Yakusei Yamanaka dan kemudiannya dari satu pukulan dan sudut penalti mereka hampir menambahkan jaringan, tetapi set piece yang ingin dilakukan tidak menjadi bagi pasukan Jepun. Minit ke-34, hanya 4 minit selepas permainan bersambung, New Zealand berjaya menambahkan jaringan mereka sekali lagi buat kali yang ketiga. Jaringan hat-trick berjaya diledakkan oleh Jonty Elmes. Dan selepas jaringan itu, pasukan New Zealand merendahkan sedikit tekanan dan suhu permainan ini sehingga memberikan ruang kepada pasukan Jepun untuk bangkit. Dan dalam tempoh 10 minit terakhir perlawanan ini, Jepun melakukan asakan demi asakan, tetapi kehebatan Matthew Rouge seringkali juga menggagalkan peluang-peluang Jepun untuk mendapatkan jaringan. Ketinggalan 3-0. Pasukan Jepun tidak berputus asa. Mereka terus mempamerkan corak permainan dengan semangat juang yang tinggi dan akhirnya segala usaha yang dilakukan oleh pemain Jepun membuahkan hasil apabila ketua pasukan mereka Yamato Kawahara berjaya meledakkan jaringan sagu hati seminit sebelum permainan ditamatkan. Dengan kemenangan ini, New Zealand melonjakkan diri di kedudukan yang kedua dan Jonty Elmes sekali lagi dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan pada petang ini. Congratulations to you and well done. Yeah, it was a hard-fought game. We knew Japan would be a tough task, and I'm just happy we got the job done. Not overly happy how we played, particularly later on that second half. We turned over way too much ball, and we gave them some opportunities off that. And you know, they had multiple penalty corners off our double turnovers. So luckily, we defended our penalty corners well. And you managed to hang in there, but yeah, certainly a lot to work on with our exiting out from our back end. Dan berikut juga adalah sebahagian dari statistik perlawanan dengan kedudukan akhir pasukan New Zealand berjaya mencapai kemenangan dengan menundukkan Jepun 3-1. Baik saja tamat perlawanan pertama di antara New Zealand dan juga Jepun. Dua lagi pasukan gergasi bakal bertemu sesama sendiri. Well, it's a very important match for us, like they all have been. But against India, a very good opposition. We're looking forward to the challenge. They provide good opposition, and our boys are ready for it. We know that we are facing a strong team today, Australia. But we know their strength and weakness, so we prepared well, what we have to face. Like that. So we respect them. We know their strength and weakness, and we know that we are strengthened. We do our best in the field. Juara 3 kali pasukan India bertemu dengan juara 2 kali pasukan Australia. India yang sedang meneraju carta round robin setelah mengobor 9 mata hasil dari 3 kemenangan awal. Mereka membuka kempen dengan menundukkan pasukan Jepun 4-2, kemudian yang menjadikan Great Britain sebagai mangsa kedua mereka dengan kemenangan 6-4, dan dalam perlawanan ketiga menundukkan pasukan muda negara dengan jaringan 4-2. Manakala pasukan Australia pula hanya meraih 1 kemenangan sekali seri dan juga sekali tewas dalam perlawanan pembukaan kepada Great Britain. Dengan kedua-dua pasukan telah pun melakukan 10 penampilan di kejohanan Piala Sultan Johor, dan untuk kali yang ke-11 ini Australia yang sedikit bergelut
sebelum menemui sentuhan kemenangan mereka ketika menundukkan Jepun dengan kedudukan 5-1 dalam perlawanan yang ketiga. Sudah pastinya sandaran diletakkan kepada penjaring terbanyak untuk pasukan Australia, iaitu pemain berjersey nombor 9 Ian Grobler, manakala India pula meletakkan sandaran kepada peledak utama mereka, iaitu Shada Nantiwari, yang juga telah pun melakukan 3 jaringan dari 3 pukulan sudut penalti. Biarpun bermula dengan sedikit berhati-hati untuk kedua-dua pasukan untuk mengenali rentak permainan lawan, India yang terlebih dahulu mendapat peluang dengan melakukan circle penetration. Tempoh 15 minit pertama cukup menarik, kedua-dua pasukan saling serang menyerang, namun jaringan pembukaan yang dicari tidak juga ditemui. Ketangkasan penjaga gol India Ali Han juga kerap mengecewakan barisan pemain-pemain pasukan Australia. Menuju di suku yang ketiga, mereka juga mendapatkan satu pukulan sudut penalti yang tidak berjaya menghasilkan sebarang jaringan. Namun selepas itu pada minit yang ke-29 mereka mendapat satu pukulan penalti stroke, tetapi kehebatan Ali Han berjaya untuk mengekang pemain Australia berjersey nombor 6 Liam Henderson dari melakukan jaringan pertama. India juga bertindak garang dari pukulan sudut penalti. Mereka berjaya dianugerahkan dengan pukulan tersebut banyak 2 kali berturut-turut, tetapi kekentalan barisan pertahanan pasukan Australia yang menggunakan double runner juga sering mengecewakan pasukan India. Namun akhirnya pada minit ke-29, Patrick Andrew sebaik saja memasuki kawasan D, melakukan satu pukulan reverse dari top D untuk menewaskan Ali Han buat kali pertama dalam perlawanan ini. India terus meningkatkan serangan mereka selepas itu, tetapi sentuhan penyudah mereka kerap kali mengecewakan. Selain dari tersasar, kehebatan Magnus McCausland juga mengecewakan pasukan India dalam kegagalan mereka melakukan serangan. Australia menggerakkan satu serangan balas. Untuk minit ke-29, satu jaringan telah pun dapat diledakkan, kali ini menerusi Deakin Stanger dari satu gerakan gol padang untuk menjadikan kelebihan kepada pasukan Australia. Dan kemudian Stanger bertindak sekali lagi untuk meletakkan pasukan Australia 3-0 di hadapan. Selain dari kehebatan penjaga gol, pasukan India juga dikecewakan dengan bantuan dari palang yang menyelamatkan pasukan Australia. Suasana kelam kabut di hadapan pintu gol pasukan Australia gagal diambil dengan baik oleh India. Kemarau jaringan terus melanda jago dari Asia ini. Gerakan demi gerakan untuk mencari jaringan mengecewakan mereka. Australia hampir menambah satu lagi jaringan, tetapi dari pukulan sudut penalti yang digerakkan oleh Toby Mellon agak sedikit tersasar. Tidak cukup dengan kedudukan 3-0. Australia berusaha dan akhirnya berjaya untuk menambahkan satu lagi jaringan pada minit ke-54 menerusi Deakin Stanger sekali lagi yang melengkapkan hat-tricknya untuk melengkapkan kemenangan bergaya pasukan Australia menundukkan India dengan 4 gol tanpa balas. Tamat perlawanan, Deakin Stanger penjaring hat-trick untuk pasukan Australia dinobatkan selaku man of the match. The game was really good. The boys put on a really big effort, like lots of running from the boys. Couldn't have done it without them. Like that, those goals, they weren't me, they were the boys. Good team play leading up to this game, and it put us well for finals. I thought our pressure was good. I thought our structure was good. We were a little bit more composed in the circle, and we're getting some outcomes, some penalty corners and some goal shots. Our penalty corner defence was good. So a lot of elements of the game was at a good level, and previous games I've been saying to you were a little bit below our standards.
now we're getting somewhere towards them, and we're growing and improving quarter by quarter, match by match. So yeah, I'm really pleased for the boys. They've worked very hard in their preparation and looking at oppositions and looking at their own game, and so yeah, I'm really pleased for them. Dari statistik bagi perlawanan ini, menyaksikan kemenangan terus bagi Australia, 4-0 menundukkan India. Perlawanan ketiga, perlawanan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba juga. Pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Great Britain. Well, it's a really exciting match. Malaysia at home. Hopefully, it'll be a nice big crowd for the players to experience. Yeah, Malaysia are a really tough team to play against. Really skillful, really good on the counter attack. So, really looking forward to it. Hoping to get a good win. Kita kena terus berusaha untuk bermain dengan apa yang kita rancang ketika menentang GB malam ni. Kita tahu kekuatan mereka dan kita juga tahu kelemahan mereka, dan pastinya kita mempunyai rencana yang tersendiri. Juara 3 kali Great Britain datang ke Johor Bahru kali ini dengan prestasi yang sedikit terumbang-ambing. Mereka membuka kempen dengan langkah kanan apabila menundukkan Australia dengan 3-1. Namun kemudiannya di perlawanan yang kedua, prestasi menurun sedikit dari pasukan Great Britain apabila diikat oleh New Zealand dengan kedudukan 2-2. Dan Great Britain juga pada kali ini dibimbing sekali lagi oleh John Bleby yang juga melakukan penampilan kali yang ketiga di kejohanan Piala Sultan Johor. Mereka yang berjaya muncul juara pada 2015, 2018 dan juga 2019, manakala juara edisi sulung pasukan Malaysia turun dengan harapan penuh untuk meraih 3 mata yang pertama setelah mereka tewas dalam 3 perlawanan awal. Ditundukkan oleh pasukan Jepun dengan jaringan 1-4 dan kemudiannya tewas kepada pasukan India walaupun mendahului 2-0, tetapi kemudiannya membenarkan India untuk bangkit bagi meraih kemenangan 4-2 dalam perlawanan tersebut. Pada jam 8.30 malam bertempat di Stadium Hoki Johor di Taman Daya, bermulalah pertemuan di antara Great Britain bertemu dengan pasukan Malaysia. Great Britain pastinya menaruhkan harapan untuk pemain andalan mereka iaitu Michael Rodden. Begitu juga dengan Rory Penrose, manakala pasukan Malaysia berharapkan agar Muhammad Rafaizul dapat mengulangi persembahan cemerlang beliau dalam 3 perlawanan terdahulu. Di barisan pemain simpanan juga, Malaysia mempunyai beberapa nama-nama yang boleh untuk melakukan kejutan. Hanya 1 pukulan dan sudut penalti saja yang dianugerahkan oleh umpire dalam perlawanan ini, dan ia dianugerahkan untuk pasukan Great Britain. Di awal permainan di suku yang pertama, penguasaan bola menjadi milik Great Britain apabila mereka melancarkan serangan demi serangan, dan dari satu-satunya pukulan dan sudut penalti yang diberikan, akhirnya kesilapan telah dilakukan oleh ketua pasukan Malaysia yang bertindak selaku postman apabila bola terkena ke arah tubuh, dan kesempatan dari penalty stroke diambil dengan begitu baik oleh pemain berjersey nombor 22 iaitu Caden Tracy untuk meletakkan Great Britain 1-0 di hadapan. Bukan 1-0 tamat sehingga suku yang pertama, dan kemudiannya 2 minit selepas bersambung di suku yang kedua, Cik Nur Akhirullah melakukan satu
lariannya bertenaga dari sebelah kiri kawasan pasukan Great Britain dan sebaik saja masuk ke dalam kawasan D, terus meledakkan satu drive untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-17. 3 pukulan sudut penalti telah pun diterima oleh pasukan Great Britain, manakala pasukan negara hanya menerima 1 pukulan sudut penalti sepanjang 30 minit permainan di separuh masa yang pertama. Di suku yang ketiga, serangan demi serangan terus digerakkan oleh pasukan Great Britain, tetapi jaringan kedua yang mereka cari kerap kali dinafikan oleh Rafaizul dan juga barisan para pertahanan pasukan negara, di antaranya Adi Jasmi yang bertindak dengan begitu baik mengawal pasukan dari ditembusi. 6 pukulan sudut penalti diterima oleh pasukan Great Britain di sepanjang suku yang ketiga, tetapi kesemuanya gagal menghasilkan sebaran jaringan. Bukan 1-1 kekal sehingga tamat suku yang ketiga. Namun menuju ke 15 minit yang terakhir, pasukan Malaysia berpeluang untuk menambahkan jaringan, tetapi kecuaian dari Cik Nur Akhirullah dan ketumpulannya membuatkan pasukan Malaysia gagal untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Dan kegagalan untuk menyempurnakan peluang yang terhidang akhirnya memakan diri bagi pasukan negara. Di suku yang keempat, ketika permainan berbaki lebih kurang 7 minit untuk ditamatkan, pemain berjersey nombor 16 untuk Great Britain, Monty Neave, berjaya meletakkan dirinya pada posisi untuk meledakkan jaringan. Namun kedukaan pasukan negara sedikit terubat apabila Muhammad Rafaizul, penjaga gol utama negara, dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan. Defend dia dah buat kerja yang buat kerja apa yang coach minta. Midfield pun sama, apa yang coach minta semua dibuatlah untuk para player, and cuma finishing je kurang memuaskan untuk pasukan kita. As we see, they became satu tim yang sangat fizikal. Tapi permainan fizikal dia itu tak dapat lihat dengan mata kasar, especially pengadil. Dia tak dapat lihat. Tapi dia main fizikal, menutup bola dan sebagainya. Dan di situ budak kita bola 50-50 kita kalah banyak bola. Kerana badan dia kan. Tapi setiap situasi seperti itu ada kekuatan dan kelemahan, dan kita sepatutnya bijak dengan kepantasan kita. Tetapi hari ini kita maybe ini pengalaman pertama skuad ni bermain dengan pasukan seperti ini dari Eropah. Jadi ini cara permainan Eropah berbeza. First 3 games kita main dengan New Zealand, kita main dengan India, kita main dengan Japan. Jadi mungkin ini sesuatu yang baru bagi mereka lah, dan pengalaman. Jadi pengalaman ni mereka harus belajar, tapi tak nak benda ni berlaku lagi ya. Statistik perlawanan menunjukkan jelas penguasaan penuh untuk pasukan Great Britain, di mana mereka berjaya meraih 3 mata setelah menewaskan Malaysia dengan kedudukan 2-1.